Di dalam video yang lepas, cikgu telah berkongsi dengan kamu berkenaan manakala kriteria kejayaan kita ialah murid dikira berjaya dalam sesi PDPR hari ini sekiranya mereka dapat menyenaraikan kepentingan menghargai institusi sejurus. Selepas itu, baginda menandatangani surat sumpah memegang jawatan yang dipersembahkan oleh penyimpan mohor besar Majlis Raja. Setelah masuk ke dalam balai Rung Seri, baginda berdua bersemayam di singgahsana diraja diikuti Datuk Paduka Maharaja Lela, Adikung, Dang Perwara serta Panglima-Panglima mengambil tempat masing-masing. Selesai upacara tersebut, Datuk Paduka Maharaja Lela mempersembahkan pula watikah ikrar untuk dibacakan oleh baginda tuanku. Sebaik selesai baginda tuanku membacakan watikah ikrar, lagu Raja bertabal nobat di negeri-negeri yang tiada beraja dan negeri baginda sendiri, baginda bertindak sebagai ketua agama Islam. Baginda juga bertanggungjawab di dalam memperkenankan rang undang-undang di Parlimen. Baiklah, seperti yang telah cikgu nyatakan tadi, tiada raja tanpa adanya rakyat jelata dan begitulah sebaliknya. Disebabkan ini adalah amat penting bagi kita untuk terus menjadi lambang perpaduan rakyat jelata atau simbolik penyatuan rakyat. Berdasarkan sejarah, negara yang mengamalkan sistem beraja lebih stabil berbanding negara yang mengamalkan sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid-murid cikgu di luar sana. Cikgu mendoakan agar kamu semua sentiasa dalam keadaan sihat dan gembira di samping keluarga yang tersayang. Dan cikgu juga berharap agar kamu semua telah bersedia untuk mengikuti sesi PDPR bagi subjek sejarah tahun 5 bersama cikgu pada hari ini. Baiklah, sekiranya kamu telah bersedia untuk belajar dengan cikgu pada hari ini, mari kita lihat apakah tajuk yang akan kita pelajari. Untuk hari ini, kita akan belajar tajuk 8 Yang di-Pertuan Agong, Unit 7 Yang di-Pertuan Agong Teras Kedaulatan Negara, topik Alat Kebesaran Yang di-Pertuan Agong dan Daulat Tuanku. Standard kandungan kita ialah 8.1 institusi yang di-Pertuan Agong. Standard pembelajaran 8.1.5 menyenaraikan alat-alat kebesaran yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong, dan 8.1.1 menyatakan kedudukan yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat yang pertama, menyenaraikan alat-alat kebesaran yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Yang kedua, menyatakan kedudukan yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara. Dan yang ketiga, menghuraikan kepentingan taat setia kepada raja dan negara. Kriteria kejayaan kita pula pada hari ini ialah murid dapat menghuraikan kepentingan taat setia kepada raja dan negara. Baiklah, kita teruskan dengan melihat mengenai subtopik pertama, iaitu alat kebesaran yang di-Pertuan Agong. Alat kebesaran diraja merupakan sekumpulan alatan yang menjadi lambang kekuasaan, kedaulatan serta keabsahan bagi seorang raja. Seperti kerajaan beraja yang lain, negara Malaysia yang memelihara institusi beraja dengan mengangkat Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua tertinggi negara, turut mempunyai alat-alat kebesaran khas yang diwarisi secara turun-temurun sejak kemerdekaan negara. Peralatan kebesaran ini adalah identiti atau imej pemerintah dan kerajaannya.
Selain itu, kedaulatan sesebuah institusi diraja dapat dilihat melalui alat-alat kebesaran diraja yang penuh keunikan dan terjaga rapi sehingga ke hari ini. Baiklah, seterusnya kita akan melihat satu persatu mengenai alat-alat kebesaran diraja. Kita mulakan dahulu dengan melihat pakaian kebesaran diraja. Yang pertama ialah tengkolok diraja. Tengkolok diraja berwarna hitam dan bersulam benang emas. Di hadapan tengkolok dipasangkan anak bulan dan bintang pecah 14. Soleknya dinamakan dendam tak sudah yang berasal dari Negeri Sembilan. Seterusnya, keris pendek diraja. Keris pendek diraja diperbuat daripada mata keris lama dengan berhulu dan bersarungkan gading yang bertatahkan emas. Di sampir keris ini diterapkan dengan lambang kerajaan persekutuan. Alat kebesaran yang seterusnya ialah pending diraja. Pending diraja ini diperbuat daripada emas 10 mutu bertatah dan bersulamkan dengan permata delima dan di tengah-tengahnya pula tertera lambang kerajaan persekutuan. Tali bengkungnya diperbuat daripada kain bersahlat bertekat berbunga-bunga dengan benang emas. Baiklah, seterusnya muskat. Baju ini diperbuat daripada benang bulu berwarna hitam yang dijahit dengan sulaman benang emas bercorak awan larat dan bunga raya yang melambangkan bunga kebangsaan Malaysia. Baju ini labuh hingga ke paras paha dan berlengan panjang. Seterusnya, kalung diraja. Kalung diraja adalah rantai leher yang dipakai oleh Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Ia diperbuat daripada emas putih bertatah penuh dengan permata berlian. Kalung ini juga boleh diceraikan menjadi sepasang subang, keronsang dan kerabu. Seterusnya, gendik diraja. Gendik atau pemeles adalah pakaian ulu bagi Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Ia diperbuat daripada emas putih bertatah penuh dengan permata berlian berbunga awan larat. Di tengah-tengahnya, di atas awan larat itu, terdapat anak bulan dengan bintang di mana kedua-duanya diperbuat daripada emas putih. Baiklah, seterusnya mari kita tengok pula apakah peralatan kebesaran diraja, ya. Peralatan kebesaran diraja yang pertama ialah keris panjang diraja, ya. Keris panjang diraja adalah keris kerajaan dan merupakan tanda kebesaran dan kekuasaan. Selain itu, keris ini dari hulu hingga ke sarungnya bersalut dengan emas dan di atas sampirnya diterapkan lambang kerajaan persekutuan dan lambang 11 negeri-negeri tanah Melayu. Peralatan seterusnya ialah cogan alam. Cogan alam diperbuat daripada emas dengan panjangnya 162.66 cm. Ianya berupa suatu bulatan di atas hulu tongkat dan di atas bulatan itu diperbuat anak bulan dengan bintang daripada emas. Di sekeliling bulatan itu pula diterapkan dengan lambang 11 negeri-negeri tanah Melayu yang diperbuat daripada emas. Seterusnya, cogan agama. Cogan agama berupa sebatang tongkat bulat berhulu besar. Panjangnya ialah 155.04 cm dan diperbuat daripada perak. Di atas hulu tongkat itu diperbuat anak bulan dengan bintang pecah 5 daripada emas. Dan pada batang dan hulunya diterapkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita ke peralatan kebesaran diraja yang seterusnya, iaitu cokmar. Cokmar adalah 2 batang tongkat pendek berhulukan kubah dan ianya merupakan alat perang zaman dahulu.
Cokmar diperbuat daripada perak dan panjangnya ialah 81.32 cm. Seterusnya, payung obor-obor kuning dan tombak berambu. Payung obor-obor kuning ini diperbuat daripada kain sutera yang berwarna kuning diraja. Di kemuncaknya dipasangkan anak bulan dengan bintang. Tombak berambu merupakan tombak yang matanya berlok 3 dan ia diperbuat daripada tombak-tombak pusaka dari 11 buah negeri di semenanjung Malaysia. Seterusnya, pedang, keris panjang dan sundang diraja. Ia diambil daripada mata pedang keris panjang dan sundang zaman purbakala. Keris panjang dan sundang pula disalut dengan perak serta berukir-ukir pada hulu dan sarungnya. Baiklah murid-murid, seterusnya mari kita ke subtopik yang kedua, iaitu dengan membincangkan berkenaan dengan topik Daulat Tuanku, ya. Jawatan yang di-Pertuan Agong diwujudkan hasil daripada Perakuan Suruhanjaya RIT yang merangka Perlembagaan Persekutuan. Semenjak negara kita mencapai kemerdekaan, negara kita telah diterajui oleh 16 orang yang di-Pertuan Agong. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat siapakah sultan atau raja yang pernah menerajui negara kita sebagai ketua utama negara, ya. Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang pertama ialah Almarhum Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad, iaitu Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Baginda menjadi ketua utama negara kita sejak dari negara kita mencapai kemerdekaan, iaitu pada 31 hari bulan Ogos 1957 sehingga 1 April 1960. Seterusnya, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang kedua ialah Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaiddin Sulaiman Shah, iaitu Sultan dari negeri Selangor Darul Ihsan. Baginda memerintah negara kita sejak dari 14 April 1960 sehingga 1 September 1960. Seterusnya, mari kita kenali pula siapakah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang ketiga. Ya. Baginda ialah Almarhum Tuanku Said Putra Al-Haj Ibni Almarhum Said Hasan Jamalul Lail, iaitu Raja dari negeri Perlis Indra Kayangan. Baginda menjadi ketua utama negara kita dari 21 September 1960 sehingga 20 September 1965. Seterusnya, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang keempat pula ialah Almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin, iaitu Sultan dari negeri Terengganu Darul Iman. Baginda memerintah negara kita sejak dari 21 September 1965 sehingga 20 September 1970. Baiklah, seterusnya Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang kelima pula ialah Almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah. Baginda merupakan Sultan dari negeri Kedah Darul Aman dan telah menjawat jawatan sebagai Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang kelima dari 21 September 1970 sehingga 20 September 1975. Seterusnya, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang keenam, iaitu Almarhum Tengku Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Baginda ialah Sultan dari negeri Kedah Darul Aman dan telah menerajui negara kita dari 14 April 1960 sehingga 1 September 1960. Seterusnya, mari kita kenali pula Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang ketujuh. Baginda ialah
Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, iaitu Sultan dari Pahang Darul Makmur. Baginda telah menjadi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi negara Malaysia sejak dari 26 April 1979 sehingga 25 April 1984. Seterusnya, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-8 pula ialah Almarhum Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail, iaitu Sultan dari Negeri Johor Darul Takzim. Baginda menerajui negara kita dari 26 April 1984 sehingga 25 April 1989. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-9 pula ialah Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahu, iaitu Sultan dari Negeri Perak Darul Rizwan. Baginda memerintah negara kita dari 26 April 1989 sehingga 25 April 1994. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-10 ialah Almarhum Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman, iaitu Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Baginda telah menjadi Ketua Utama negara kita dari 26 April 1994 sehingga 25 April 1999. Seterusnya, mari kita kenali pula Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-11. Baginda ialah Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj, iaitu Sultan dari Negeri Selangor Darul Ihsan. Baginda telah menjadi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dari 26 April 1999 sehingga 21 November 2001. Seterusnya ialah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-12, iaitu Tuanku Said Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Said Putra Jamalul Lail, iaitu Raja dari Perlis Indra Kayangan. Baginda telah menjadi Ketua Utama negara kita dari 13 April 2001 sehingga 12 April 2006. Seterusnya, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-13 pula ialah Al-Watiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah, iaitu Sultan dari Terengganu Darul Iman. Baginda telah menjawat jawatan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong mulai dari 13 Disember 2006 sehingga 12 Disember 2011. Seterusnya, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-14 pula ialah Almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah, iaitu Sultan dari Kedah Darul Aman. Untuk pengetahuan kamu, Baginda juga telah mencatat sejarah apabila menjawat jawatan sebagai Ketua Utama negara kita sebanyak 2 kali, iaitu pada kali pertamanya pada 21 September 1970 sehingga 20 September 1975 dan pada 13 April 2011 sehingga 12 Disember 2016. Baik, seterusnya Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-15 pula ialah Sultan Muhammad ke-5, iaitu Sultan dari Negeri Kelantan Darul Naim. Baginda telah memerintah negara kita dari 13 Disember 2016 sehingga 6 Januari 2019. Dan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-16 yang juga menerajui negara kita pada hari ini ialah
Ke bawah duli Yang Maha Mula Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'min Billah, iaitu Sultan dari Negeri Pahang Darul Makmur. Baginda telah mulai memerintah negara kita dari 7 Januari 2019 sehingga kini. Baiklah murid-murid, seterusnya Yang di-Pertuan Agong merupakan teras kedaulatan bagi negara kita Malaysia. Kedaulatan merupakan kekuasaan penuh untuk mengatur segala hal yang ada dalam wilayah negara tanpa campur tangan negara lain ataupun kuasa-kuasa dari luar. Peranan dan tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara amat penting bagi membina sebuah negara yang merdeka, aman dan harmoni. Selain itu, Baginda bukan saja berperanan sebagai simbol perpaduan, malahan turut menjadi sumber kekuatan, keadilan dan keseimbangan di antara warga negara Malaysia. Dan kita sebagai rakyat jelata sekaligus warga negara Malaysia haruslah taat dan setia kepada raja dan negara. Ini kerana ianya merupakan prinsip kedua dalam rukun negara yang telah menetapkan kesetiaan kepada raja dan negara sebagai suatu pegangan yang harus disemat dalam hati setiap rakyat. Seperti yang telah cikgu nyatakan tadi, bahawa Yang di-Pertuan Agong merupakan simbol perpaduan dalam kalangan rakyat. Ini kerana sebagai Ketua Utama Negara, Baginda bersikap neutral serta adil tanpa pengaruh daripada mana-mana pihak dalam kalangan rakyatnya atau mana-mana pihak ketiga. Oleh sebab itu, setiap apa yang berlaku dalam kalangan rakyatnya akan ditangani dengan penuh keadilan dan kesaksamaan oleh Baginda Sultan. Oleh yang demikian, ketaatan dan kesetiaan kepada raja dan negara seterusnya akan menjadikan perpaduan dalam kalangan rakyat dapat dikekalkan. Dan apabila rakyat bersatu padu, segala sengketa akan dapat dielakkan dan ianya akan dapat merintis kepada kedaulatan negara kekal terpelihara. Dan akhir sekali, dengan kestabilan dan kesejahteraan serta kemakmuran dalam negara yang terpelihara, maka ia seterusnya akan memacu nama negara ke puncak kemasyhuran dan kegemilangan. Baiklah murid-murid, cikgu berharap agar apa yang telah cikgu sampaikan tadi telah kamu fahami, dan seterusnya seperti biasa ya, cikgu mahu kamu uji kefahaman kamu terhadap topik yang telah kita pelajari tadi melalui latihan yang telah cikgu sediakan ini. Kamu boleh akses latihan ini dengan cara mengimbas QR code yang tertera ataupun mengikut pautan yang kamu lihat di skrin sekarang ini ya. Baiklah murid-murid, jadi sampai di sini dahulu perkongsian cikgu dalam video kali ini. Semoga apa yang telah cikgu kongsikan tadi bermanfaat dan dapat membantu dalam pembelajaran kamu seterusnya. Seperti biasa ya, jangan lupa kongsikan apa yang telah cikgu berikan kepada kamu dengan kawan-kawan yang lain. Ini supaya ilmu yang cikgu telah kongsikan tadi dapat dipanjang dan disebarluaskan untuk manfaat yang lain-lain juga. Sehingga kita jumpa lagi dalam video cikgu yang akan datang. Salam sayang daripada cikgu, jaga diri, jaga adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk belajar lebih banyak lagi topik yang menarik. Jumpa lagi di video yang akan datang.